Kita ni orang awam ni apa ni kita tegur ni. Kalau tegur tak boleh tegur. Tegur malaikat. Apa-apa pun kita boleh tegur. Maka terimalah teguran. Dengar teguran orang. Boleh jadi teguran orang tadi bagus. Orang nak tegur tak bani, orang nak tegur tak bani, orang nak tegur tak bani. Banyak apa? Selalu ada cari belakang. Takkan ayam. Jadi belajar menerima teguran orang. Kadang-kadang kita puasa hebat. Jadi kita ni manusia ni kadang-kadang kita puasa hebat. Bila kita puasa hebat, orang nak tegur, dia tegur marah, berdesing telinga kalau kena tegur. Dia tengok tempoh orang, umur berapa dia? Muda lagi mana tegur aku makan garam orang. Dia kata patut pakcik kena darah tinggi. Pakcik bukan garam banyak. Pakcik, garam dulu dengan garam lah. Ada beza ke? Tawak dengan masin? Tawak. Apa masin belakang? Jadi, apa-apa kesalahan yang kita buat dan kita ditegur, kita kena terima walaupun yang tegur kita tadi budak cross sekolah. Dia pernah dengan kawan kami nak lintas ke Penat. Kita dah tak apa dah. Kami nak lintas ke Penat jalan kaki. Budak tadi kata, jangan lintas, tunggu lampu hijau. Dia terkedu. Betul ya? Dia mengaji kat sekolah macam tu. Dia mengaji kat sekolah macam tu. Betul. Siapa pun tegur, walaupun orang tu orang kafir tegur kita. Dia kata, cik, jangan buang sampah atau tak baik. Dia tak kata tak berdosa. Dia kata tak baik. Kita kena dengar sebab apa? Dia orang bukan Islam, tapi dia sebut benda betul. Apa dalam sebuah pepatah ulama kata, khudil hikmah walau min famit timsah. Ambillah hikmah ilmu itu walau min famit timsah, daripada mulut apa? Buaya. Kalau mulut buaya tu ada ilmu buah. Kalau dia boleh sebut dengan mulut buaya tu boleh ada ilmu buah. Buang apa lah. Macam-macam lah. Kan? Sikit mulut lah, apa lah, apa semua lah. Semua mulut dia kata suatu tangan dalam mulut buaya. Maka nampak buah ni kita terai ni. Buat dapat ilmu. Dia tak salah macam ni. Kan? Tapi kalau nak selup tangan dalam mulut buaya tu, nampak kena buat satu cara. Apa dia? Kena ikat kayu naik tu. So dah tu dia gigit kena kayu. Sebab apa? Kat Thailand tu pun hantu buaya tu pun dia pun kena gigit juga. Kita kena gigit hanya. Baik. Hadis menarik Al-Quran, hadis kesepakatan para ulama dan juga qiyas. Mana ulama-ulama yang kecil lah ni, bukan ulama-ulama utama dulu. Boleh jadi ulama dari besar pada dulu, tapi dah ni dah berpecah dah. Tak boleh nak bersatu. Payah sebab apa? Terlalu ramai. Orang terlalu ramai. Maka dia ada qiyas, menggunakan kaedah seolah-olah hampir sama, maka hukum dia sama. Hampir sama, maka hukum dia sama. Main satu ketika lembu orang tak belah. Lembu pupunya jangan kau bunyi. Orang belah apa pula? Orang belah tu apa? Bison apa? Seladang. Ini seladang ustaz boleh buat korban ke dah? Dah tak ada lembu dah buat korban ni. Qiyas lembu dengan seladang dia kurang. Dia pernah kurang takat ni. Saya pula seladang banyak sampai 2,000 ekor seladang. Pernah kurang takat. Qiyas. Nak qiyas. Kalau dia pula seladang tadi untuk buat perniagaan, dia kena bayar zakat perniagaan. Kalau dia pula seladang saja-saja pula makan dan sebagainya, qiyaskan dengan lembu, dengan kerbau, maka kena keluarkan zakat. Macam tu. Lembu tak nak pupui. Macam berlaku di England dulu. Mereka bagi lembu makan daging. Mereka proses daging, mereka bagi hancur, mereka bagi lembu makan. Apa jadi? Mereka terpaksa bunuh lembu, puluh-puluh juta lembu. Lembu jadi gila. Lembu dia vegetarian. Mereka bagi makan daging, jadi gila. Jadi penyakit lembu gila. Dia dengar, tobat lepas tak try. Nak ubah. Siapa pun tak. Jadi dalam hadis yang pertama, hadis Isra Mi'raj yang kita baca tadi, Nabi kata aku dibawa naik, aku difardukan solat 5 waktu dan juga terhadap umat aku. Yang kedua, Nabi kata dekat Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni ialah duta Nabi yang dihantarkan ke negeri Yaman.
Nabi duduk di Madinah, kumpulan daripada Yaman mai, delegasi daripada Yaman mai, dia bertanya Nabi, boleh dah hantar mai orang, mai seorang ajak kami. Mereka pun cari, hantar kumpulan agama kepada kami, nak ajak kami. Jadi Mu'adz ni sebelum dia pergi, Nabi briefing dia. Nabi bagi apa? Apa input untuk dia bawa pergi sana. Nabi kata apa? Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Serulah mereka kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anni Muhammadar Rasulullah, dan aku yang nama Muhammad ini adalah Rasul utusan Allah. Fa in hum ata'u li zalika. Mula-mula ajak tu. Bila daripada taat dah, akidah kuat, taat. Kasi beritahu Tuhan yang tidak ada melainkan dia itu, dia suruh kamu sembahyang 5 waktu. Suruh sembahyang 5 waktu siang dan malam. Bila dari sembahyang eloklah, bagi tahu kat mereka kata Tuhan hak yang tiada Tuhan melainkan dia, dan kamu sembahyang untuk dia. Dia juga turunkan perintah suruh keluarkan zakat. Satu-satu lah. Hari ini dia masuk Islam, suruh tutup orang semua. Okay. Hari ini masuk Islam, dia nak suruh dia tinggal semua apa, tak boleh. Fokus akidah, bagi dia faham akidah. Akidah dia kuat. Akidah dia kuat. Contohnya general ataupun apa, general ataupun kapten, dia bagi arahan kepada anggota tentera yang berpangkat satu garis. Ataupun bagi kepada private, ataupun bagi kepada korporat. Dia bagi arahan kepada dia. General bagi arahan. Nampak tengok korporat tadi terbang je. Udah duduk dia. Sebab apa? Arahan general. Takut dengan yang berpangkat, dengan Allah Ta'ala. Dia buat bel lagi. Tu saya beritahu, budak kecil, buat dia bawa pergi dusun, dia buat dia bangkit, pulang terus sabar lalu lengan, lalu buat bangkit. Dia tengok, dia tak takut, dia tak pernah tengok ulang, dia tak takut. Pok dia tengok lari tinggal anak-anak. Sebab apa? Pok dia tahu. Maka ramai yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak kenal Allah. Dia tak tahu Allah Ta'ala itu, azab yang ada pada Allah Ta'ala itu sangat dahsyat. Kalau dia kenal, Nabi kata kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa akan menangis banyak dan hampa gelap sikit je. Buat lawak pun tak ada nak gelap. Tapi nasib baik hampa tak tahu. Hampa tahu ni kita tak lebat ke raya, bukan nak teriak apa. Kemudian hadis yang ketiga, seorang Arab Badui dia mai jumpa Nabi SAW. Dia tanya tentang apakah kewajipan yang perlu dibuat pada sembahyang. Nabi kata khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Sembahyang 5 waktu siang dan malam. Dia pagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Orang Arab Badui tadi kata hal alayya ghairuha, adakah wajib ke atas saya lain daripada 5 tadi? Nabi kata la illa an tatawwa, melainkan kamu apa melakukan ia secara sunat. Tak wajib itu saja. Ada seorang sahabat Nabi lagi di mai, dia kata wahai Rasulullah, aku mayang fardu saja, puasa fardu saja. Ada furul jannah, adakah aku akan masuk syurga? Dia kata ya. Kalau mayang, kalau puasa. Tapi sembahyang sunat ni macam mana? Sembahyang sunat ni ialah kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni ialah kita kena cinta apa yang kita buat. Contohnya kita ada buat kerja, bertukar. Maknanya bila kita bertukar, kita happy. Bukan bila tukar aku buka kayu ni, buka aku tak tahu. Geram. Cikgu di sekolah, Allah sekolah buka. Aku pergi kerja di ngenang bagi pun buka duk masak. Marah dekat bos dan sebagainya, tak happy dalam pekerjaan kita. Itu tak ikhlas kepada. Semuanya dalam keadaan terpaksa. Terus sembahyang benar. Tak ikhlas. Ikhlas dia tarikh dia senang buat. Yang pertama kena sayang ataupun seronok dengan apa yang kita buat, dan yang kedua bagi lebih. Allah Ta'ala suruh sembahyang fardu, kita sembahyang kali sunat. Nak abang kata kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga dengan bos-bos kita di zaman
lebih daripada apa yang dia suruh kita buat. Kali dengan bilik dia, kita pergi susun buku. Tengok, dia beri ganjaran apa? Saya nak makan. Allah Ta'ala pun dia angkat kita. Tak nak makan. Tak mau nak makan. Tak nak lah. Makan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sembahyang disebut di sini kedudukan sembahyang, maknanya maqam sembahyang tadi. Apakah fungsi sembahyang tersebut? Sembahyang merupakan ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota yang paling afdal. Dia ada urat kat kepala kita ni. Dia ada urat, 2 urat kat kepala kita. Bila kita sujud, maka darah akan sampai ke urat tadi, ke kelenjar tadi. Sampai ke urat tadi dan merembesan enzim yang boleh menyebabkan tubuh badan kita jadi tenang. Dan darah akan sampai ke urat tadi, menyebabkan rembesan enzim tadi hanya berlaku bila dalam posisi kita sujud sahaja. Posisi kita sujud. Maka kita dapati bahawasanya orang Islam adalah orang yang paling kurang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tenang. Dia ada Allah Ta'ala, dia tenang, dia mampu. Dia pun setahun 4,000 lebih orang bunuh diri. Saya rasa sayang orang ni. Kita tidak tahu 4,000 tu masuk Islam. Dia bunuh diri 4,000 orang tiap-tiap tahun. Kita 4,000 orang kemalangan. Dulu dia berkata 2,000 apa jadi 10,000. Cekap buat tak kan? Buat tak berapa orang nak mati. Kita tak mahu orang mati. Dia kata kasar juga. Cara sebut tu kasar. Sebab apa nak orang mati 5,000 tak? Kita kalau boleh tak mahu orang, tak ada orang mati langsung. Kita tu ayat berlapis kita. Di Jepun 4,000 lebih. Tengok kajian yang mungkin dia pun bunuh diri. Maka orang Islam dia dapat ketenangan. Sebab apa? Dia ada pergerakan tubuh badan. Ada orang bukan Islam, pagi-pagi dia dah bangun, dia bawa anjing jalan. Kita pagi-pagi kita bangun, kita pun selamat semayang. Kita selamat tak? Kita selamat. Pagi bangun semayang tahajud, lepas tu kita semayang subuh, pergerakan badan. Kalau kita buat betul-betul semua, dia sangat baik untuk tubuh badan. Sangat baik untuk tubuh badan. Dulu saya baca dalam kitab Bustanul Arifin, disebut oleh Imam Nawawi bahawa ada seorang ulama dia pingsan, dia sakit sampai pingsan, tapi main time semayang dia jaga. Dia pergi semayang, lepas tu dia pingsan balik. Apa-apa yang berlaku kepada Tuan Muhammad Aziz, doktor penerang. Pukul 4 pagi dia bangun, dia ambil wuduk, dia semayang, lepas tu dia pingsan balik. Berlaku zaman kita. Baik. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, solat. Tanya kali kedua, dia tanya lagi, apa dia lagi? Kemudian Nabi kata, solat. Tanya lagi kali ketiga, dia kata solat. Nabi sebut solat. Saya jumpa seorang dengan Profesor Madia di sebuah universiti tempatan. Dia beritahu ada anak buah dia perempuan mai ambil master degree, tapi nak kena ramai perempuan, nak kena ramai bulan itu tak boleh bulan tak boleh. Dia pun tengok saja. Satu hari budak tadi buka mulut, dia tanya profesor dia kata, Prof, heran tak saya kenapa saya bawa? Dia kata heran juga, tapi nak tanya malu. Dia kata, tuan profesor, dia kata, kita ada Allah Ta'ala. Kita ada Allah Ta'ala. Saya ada 40 buah rumah sewa di KL. 40 buah rumah sewa. Kalau ada di kalau letih buat sewa dekat pelajar-pelajar yang sana, 40 buah, bulan 40,000 dapat. Ini bukan di Kuala Letih, di KL, Kuala Lumpur. Dia kata macam mana dia boleh dapat? Ada peluang, ada ruang kosong lah, dia semayang aja. Ada ruang kosong dia semayang aja. Ada ruang kosong dia semayang aja. Kita sampai tersesat, tak boleh nak buat apa pun nak semayang aja. Ya. Ada ruang kosong dia semayang. Maka dia minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala buka ruang. Dia dapat rezeki. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Seperti mana Sayyidah Maryam dalam Al-Quran, dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi.
Dan disebut innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Taala bagi kepada orang yang dia nak tanpa ada cat. Bighairi hisab tanpa cat. Baik. Sembahyang 5 waktu itu Nabi kata memadam akan dosa-dosa. Kita ni bukan nak apa kata jahat, tapi kita ni lemah. Kita melakukan dosa hari-hari. Sebab saya kata macam tu, pernah satu kumpulan pelancong ni, satu kumpulan nak belah ni, satu kumpulan nak belah ni, akhirnya bergaduh. Main lah seorang sahabat ni, dia pun mengajar kamu apa, dia kata lah ni masalah jadi kat kita ni, Allah Ta'ala nak kafarah dosa kita. Dia berkata, ustaz kata kami jahat, kami buat dosa. Dia faham betul lah. Dia kata apa? Pandai-pandai pula ustaz kata kami ni orang yang suka buat dosa. Sampai Allah Ta'ala nak padam dosa kami. Bukan nak abang kata kita jahat, tapi kita lemah. Kita rasa kita hebat kadang-kadang kepada orang lain. Apa dia ni? Macam buat tu kan? Apa dia ni? Duk sokong kawan ni kan? Apa dia ni? Duk kata benda tu. Dia rasa kita hebat. Jadi rasa hebat, Nabi kata tak masuk syurga kalau ada perasaan rasa hebat daripada orang lain walaupun sebesar darah. Dan kemudian mulut ni nak kata korang pula tadi. Nak itu ni apa ni? Dah lah bosan duduk lidih lain tengok pula. Macam-macam. Hari apa tak bagi kita komen kata macam-macam. Mulut kita ni, kita lemah, mulut kita tak boleh tengok. Bukan kata kita jahat tak, kita lemah. Ada benda elok lalu depan, kita tengok juga. Ada tak mau tengok tapi tengok juga. Sebab apa? Lemah. Tapi hati tu kuat. Keinginan tu kuat, tapi hati tu dia lemah, tak lawan. Jadi kita pun minta kepada Allah Ta'ala akan pengampunan dosa-dosa. Kemudian Nabi sebut lagi, siapa yang menyempurnakan wuduk sebagaimana Allah Ta'ala perintah, mana wuduk dia sempurna, basuh semua sini. Kita bisa jumpa seorang orang tua pakai serban, mai sembahyang di masjid Pulau Ketih, dia basuh muka tak basuh sampai cuting telinga. Siap. Saya pun waktu tu saya kecil lagi, saya Ketih dia tak tahu nak buat macam mana nak tengok orang tua ni. Dia pakai serban. Saya budak umur berapa 16 tahun nak tengok macam mana. Tak boleh tengok pusat kan. Ni kita dengan pembek kawan orang. Masuk tak berlaku hati ni. Kena nampaknya tak. Kita pergi tengok kawan kita. Kawan kita ni kalau kita maki dia pun dia tak marah. Tak marah. Orang tua tu kalau kita pergi tengok ikut dia merasa boleh jadi. Kita beradab ni kita tengok dia dengar. Bila dia dengar dia kuat. Kenal. Aku kenal kadang. Tapi saya tak ada idea waktu tu. Dia kata dia ambil wuduk tak kena. Pakai serban. Ambil wuduk sempurna seperti mana Allah Ta'ala suruh. Kemudian Nabi kata lagi, kemudian dia solat 5 waktu tersebut, maka solat tersebut menghapuskan dosa di antara solat dengan solat. Mana dia solat subuh sampai zuhur tadi, dia ada buat dosa-dosa kecil. Kemudian Allah Ta'ala ampunkan dosa daripada solat dengan solat. Jadi sikap mengambil ringan dalam sembahyang, saja biar lambat di belakang ataupun sampai telan kali Allah tak dah. Tak pun dah lagi, tak dah. Macam tu. Tak dah, berdosa besar. Sebab Nabi kata apa? Jangan tinggal sembahyang dengan sengaja. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka penjagaan Allah dan Rasulnya sudah tidak ada lagi baginya. Allah Ta'ala jaga kalau kita sembahyang. Kalau kita tak sembahyang, habis. Perjanjian Allah Ta'ala jaga kita, habis. Kemudian kita masuk hukum orang meninggalkan sembahyang. Jadi ada seorang Allah dia tanya Syekh yang tanya untuk hukum dia. Dia tanya apa hukum orang meninggalkan sembahyang. Tadi kata hukum dia nak kena pegang tangan dia aja jadi sembahyang. Aku cari dia kafir ke kenapa? Tak selesai masalah. Buat masalah. Jadi tak boleh kafir. Untuk apa?
Untung apa? Tak ada untung. Pihak yang bertanggung jawab tu Nabi lah nak bagi nasihat. Bagi nasihat. Kita maki kat mereka tak boleh. Maki tidak menyelesaikan masalah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata bila hamba perempuan berzina, maka jalankan hukuman hudud dekat dia, iaitu sebat 50 kali separuh daripada orang merdeka. Dan jangan maki dia. Sebat dia, jangan maki dia. Kadang-kadang orang bila pekerja dia buat salah, dia maki. Dia kata apa punya orang tu dia maki. Dia kata hatu ke tak tiba dia. Maki orang jangan, ajak. Kalau kita jadi bos, pekerja bawah kita tu anak kita. Jadi pewaris syarikat kita. Kalau dia buat salah, kita buat jangan. Kita tegur je orang. Dia kata salah tu. Mereka ni kalau orang ambil model lah, mungkin tawarkan harga tinggi dulu. Dia minta kurang baru bagi kurang. Jangan bagi kurang setiap. Lagi dia minta kurang pula, kena bagi 2 kali. Memang tu. Dia stay orang kita ni. Kalau kita menegak kurang kita orang mana pun, dia kena bagi kurang juga. Tak bagi kurang dia marah. Dia kata apa bagi beli tu tak bagi kurang. Bawa 2 kupang tu. Tak bagi kurang buat 15 duit lah. Kawan untung 5 duit, bagi 5 duit kita tak boleh. Tak boleh kena bagi kurang juga. Maka kena dia 2 kupang 5 duit. Dia minta kurang, bagi kurang dia 2 kupang. Bawa betul. Dia ajak anak dia macam tu. Bukan tipu lah. Bukan tipu. Letak harga pasaran, dia minta kurang, baru kita bagi kurang. Kalau bagi kurang setiap, lagi dia minta kali lagi. Kita kurang 2 kali. Tapi kalau pekerja dia buat, dia kata hang buat macam ni 8 kali, toki balak 2 minggu. Marah